Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah bersyukur kita kerana pertama kita dapat melangkah tahun baru ya, 2015 ya. Dan insya-Allah tahun ini kita bertingkat ke sikit amalan kita, dan dalam majlis-majlis ilmu insya-Allah kita istiqamah ya. Jadi ayat yang kita baca malam ni insya-Allah ayat 51-54, sambungan daripada ayat lepas-lepas yang ada hubung kait tentang Musa dan Fir'aun. Sebelum itu saya baca ayat dulu sebagai memberkati majlis kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Ikut package ayat ni, dia mula dengan ayat 51 sampai ayat yang ke-54. Jadi kalau kita lihat apa yang kita tafsir minggu lepas, ayat 49-50 tentang bagaimana Allah menyuruh Bani kumpulan-kumpulan Fir'aun, puak-puak Fir'aun yang Allah selamatkan pengikut dia, dan juga Fir'aun yang bersifat kejam tentang membunuh anak lelaki dan menghidup anak-anak perempuan, sedangkan dalam kejadian itu terkandung ujian yang sangat besar daripada Tuhan kamu. Jadi dalam ayat malam ni kita tengok dulu dia punya makna dia sebelum pergi pada pentafsiran. Pertama, kalau kita lihat ayat tadi 49, wa idh najjaynakum min ali fir'aun, Allah mengatakan ketika kami selamatkan kamu daripada Fir'aun dan pengikut-pengikut dia, mereka menyembelih anak-anak lelaki dan menghidupkan anak perempuan, sedangkan dalam kejadian itu terkandung ujian yang besar daripada Tuhan kamu. Ayat kita malam ni yang saya baca tadi
iaitu wa idwa adna Musa 40 lailah. Allah juga dalam ayat ni suruh mengenangkan kembali janji-janji dengan Musa selama 40 malam, iaitu dan kenangilah ketika kami berjanji dengan Musa selama 40 malam, kemudian setelah dia pergi kamu menyembah patung anak lembu dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim. Itu ayat 51. Thumma afawna ankum, kemudian kami maafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur. Ayat 53, dan kenangilah ketika kami kurnia kepada Musa kitab itu Taurat dan Al-Furqan, keterangan-keterangan yang nyata membezakan hak dan batil supaya kamu mendapat petunjuk. Dan ayat akhir 54, dan kenangilah. 3-4 kali Allah ulang dengan kenangilah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung-patung anak lembu itu. Oleh itu bertaubatlah kamu pada Allah, menjadikan kamu dan bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah menjadikan kamu, iaitu Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya Allah dialah Maha penerima taubat lagi Maha pengasih. Sadaqallahul azim. Itu di segi makna dia. Munasabah ayat. Ayat-ayat dulu sebelum ayat ni mengingatkan Bani Israel agar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat dulu. Nikmat-nikmat tu banyak dah kita dapat pengetahuan. Nikmat kepakaran hak Allah beri pada Bani Israel. Kepakaran dalam bentuk pertanian, pertukangan, berniaga, itu nikmat ya. Kepakaran-kepakaran itu Allah beri pada satu-satu bangsa. Mungkin tak ada pada bangsa lain. Kalau kita sekarang ni kita tahu sebut bangsa tu ada dia punya kekuatan dia, kehebatan dia kan. Sekarang tu macam tu berlaku. Ini pun sama juga. Maka Allah kata nikmat Allah menyelamatkan mereka daripada kekejaman Fir'aun. Maknanya terlepas daripada kejaman Fir'aun pun nikmat juga. Jadi kita pun sama. Terlepas daripada kekejaman sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita pun merupakan nikmat. Kalau kita lihat kekejaman zaman Jepun kan, cuba tanya orang lama-lama, mungkin antara kita sempat. Itu juga merupakan nikmat. Kalau Jepun merentah sampai lah ni kan, Masya Allah kan. Begitu juga negara-negara yang dilanda oleh negara-negara lain. Kita kata Iraq kan, walaupun dah mati pemimpin dia, tapi dia juga masih dijajah. Tidak adalah nikmatnya. Nikmat apa agak? Nikmat keamanan, nikmat boleh hidup bebas. Maknanya malam tak boleh bergerak dah. Kita ni malam boleh bergerak lagi, boleh datang berjemaah, bertemu sahabat-sahabat kan. Tapi itu bagi orang yang datang ke surau. Apa pula bagi orang yang guna nikmat malam ke tempat lain? Maka itu juga sebagai nikmat. Lepas pula ya, Fir'aun kejam dia kata membunuh anak lelaki. Sebab mimpi yang mengatakan anak lelaki yang akan lahir ini akan menentang dan meruntuh kerajaan Fir'aun. Maka seluruh anak-anak lelaki disuruh bunuh. Sebab inilah pencerobohan, menggugat kerajaan Fir'aun. Tapi Tuhan Maha Adil. Perancangan Allah Maha Hebat kan. Setakat mana kita nak rancang, rancangan kita itu hanya dengan plan saja, dengan atas kertas, dengan mesyuarat, dengan planning kita, maka planning Allah lagi hebat. Maka berjayalah Musa menyuruh masuk hidup dalam kerajaan Fir'aun. Itu juga satu kenangan, satu nikmat ya. Lepas tu pula dia kata bagaimana Fir'aun dan pengikut dia tu boleh mati dalam Laut Merah, yang Musa belah laut dengan tongkat mukjizat dia, dan rakyat dia sendiri tengok kekejaman Fir'aun itu. Fir'aun mati di depan mata dia. Wa antum tanzurun. Yang bagi dia Fir'aun tak mati. Sebab apa? Sebab dia mengaku dia Tuhan. Mana Tuhan mati kan? Kalau mati tu mana lemah lah tu kan.
Kalau mati tu mana bukan Tuhan lah tu kan. Kalau Tuhan tak matilah. Sebab huwal hayyul qayyum. Kan kita baca lah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu. Jadi kalau Firaun mati, mana Firaun tu bukan Tuhan lah kan. Dia lemah lah. Sama dengan kita juga. Maka pengikut dia, rakyat dia yang mengagung-agung Firaun, yang mengata Tuhan mati depan dia. Itu. Lepas tu pula diawetkan sampai lah ni kan, masih ada orang dapat lihat tu nak tengok inilah hak paling kejam atas dunia ni. Sesatunya raja yang mengaku dia tu Tuhan. Itu hebatnya. Dan juga ayat yang dibincang ini menyambung lagi bicara tentang sikap Bani Israel. Ini ayat hari ini pula tentang sikap. Hak dulu tentang Allah suruh kenang nikmat. La ni panggil syukur nikmat. La ni ya. Orang yang tak syukur nikmat, iaitu orang yang kufur nikmat. Allah bagi sihat tapi tak guna sihat untuk sembah Allah. Allah bagi kaya, tapi kaya dia tu kadang-kadang dia bagi sifat tamak, sifat kufur, sifat halobo macam-macam, nindah orang kan. Allah bagi ilmu, tapi ilmu tak tabur kat orang. Allah bagi cantik, tapi cantik tu guna ke benda lain kan. Macam-macam Allah beri kurnia pada kita, tapi kalau kita tak guna kurniaan Allah itu kerja Allah, maka itu nama dia kufur nikmat. Jadi Bani Israel ni juga, dia ni dikatakan lupa daratan. Kenapa kalimah ni datang lupa daratan ni? Makna dia lupa daratan ni, masa duduk kat laut dulu, gelombang dia bukan tinggi, ya, menghayun dah. Masa tu ingat kat Tuhan belakang. Masa tu tak kapal terbang, tu kapal terbang begini kulu kilir ni. Ada kawan saya, dia nak pergi beli buku di negara Arab, dia bisnes kitab-kitab. Dia kata dia pernah naik kapal terbang yang duduk ke atas bawah udara tak cantik tu selama 5 jam. 5 jam tuan-tuan. Adalah dia kata yang Bangla apa semua naik bang atas kapal terbang tu. Yang hak tidak Islam ni dengan cara baca dia kecup perut belakang. Tapi sampai di daratan, lupa daratan. Maknanya lupa atas udara tadi. Kan? Sama dengan di lambung ombak kan. Masa duduk atas laut tu, tuan-tuan tengoklah filem Titanic apa nama kan. Apa yang cipta kapal? Dia kata kapal ni memang tak pecah, tak rosak sampai bila-bila. Itu punya angkuhnya dia kan. Katanya orang-orang hak baca buku sejarah kapal tu. Tapi keangkuhan dia tu Tuhan tunjuk dengan tenggelamnya kapal tu. Sampai sekarang benda tu jadi satu peristiwa sejarah yang nyata, bukan main-main, untuk ambil iktibar keangkuhan si pencipta tadi. Maka dia kata mereka sepatutnya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu, ya. Namun mereka bukan saja tak bersyukur, tetapi mereka melakukan pelbagai penyelewengan. Ni penyelewengan yang bertentangan dengan dasar tauhid. Bukan sakat seleweng duit, seleweng jawatan, seleweng pangkat. Yang paling payah yang tuan-tuan ialah seleweng akidah. Ini paling bahaya, memutarbelitkan akidah, ya. Ini hak payah. Ini rosak lebih pada seleweng duit, seleweng pangkat, seleweng jawatan, seleweng apa-apa sekali. Sebab apabila seleweng akidah, dia akibat dia tu sampai ke akhirat nanti lebih dahsyat daripada seleweng lain. Itu namanya penyelewengan akidah. Ini berlaku dulu dan sekarang kan. Jadi dia kata apa? Iaitu mereka menyembah patung anak lembu. Sepatutnya Musa mari berdakwah, suruh sembah Allah kan. Tapi apa yang Musa tengok lepas tu, sesuatu perkara yang terbalik. Silap faham konon. Tapi anak lembu yang jadi sasarannya. Itulah tuan-tuan, dia punya gambaran umum, ya. Ayat yang kita baca malam ni dikaitkan dengan ayat lepas-lepas, moga kita dapat gambaran. Maka wa idza ajna Musa 40 laila, huraian dia, Firaun dan bala tentera dia telah ditelan laut Merah kan. Bani Israel terselamat.
Terselamat dalam kejadian itu. Tetapi apakah dengan lenyapnya Fir'aun yang kejam itu, mana ketua dia mati, Bani Israel itu jadi baik? Adakah insaf? Tak insaf. Ketua dia mati depan mata dia, dia selamat, tapi dia tak berubah, malah lebih teruk daripada perangai lama. Lebih teruk daripada perangai lama, ya. Ya. Dan terdidik dengan ayat tauhid disampaikan oleh Musa? Tidak. Adakah Musa mendidik itu berjaya, lepas tu terus dia istiqamah? Tidak. Nabi pun sama, tuan-tuan, kan? Nabi pun sama. Ada orang kata Nabi mati, Islam habis. Ada pendapat itu, tuan-tuan, kan? Sebab itulah Abu Bakar dia merintah, dia memerangi kaum-kaum murtad dulu. Kenapa? Sebab tak habis ni payah nak merintah. Pasal hak ni dah duk berdakwah mengatakan Nabi tak mati. Maknanya satu. Yang kedua, Nabi mati, maknanya Islam dah habis. Islam ni stop sakat tu. Itu pendapat-pendapat salah, tauhid yang rosak, yang menyebabkan Abu Bakar Siddiq ada perang dia orang ni, dia panggil perang Ar-Ridah, memerangi golongan-golongan murtad. Itu zaman Nabi. Zaman Musa pun sama juga. Kita ikuti keterangan mengenai proses pembinaan akidah Bani Israel dari awal dia. Dia kata dalam kitab, dia kata kita ikuti bagaimana cerita peristiwa akidah orang-orang Bani Israel. Maka Allah kata wa adna Musa 40 lailah, dan kenangilah so ingat balik. Dia kata apa? Ketika kami berjanji dengan Musa selama 40 malam, bukan 40 hari, 40 malam, dia ambil malam, kan? Mana 40 hari dah. Puasa pun kita sebut malam, kan? Malam Lailatul Qadar, malam puasa, kan? Sebut malam. Kemudian setelah dia pergi, kami menyembah patung anak lembu, dan kami sebenarnya orang-orang yang zalim. Baik, itu dia punya makna dia. Penyelewengan Bani Israel. Apakah Bani Israel cerewet ni? Setelah Nabi Musa membebas Bani Israel daripada Fir'aun, buat jemeran Laut Merah tu, bebas dari kejaman Fir'aun, Allah memerintah Nabi Musa supaya pergi ke Bukit Tur Sina selama 30 hari untuk terima wahyu. Beza dengan Nabi kita. Beza, tuan-tuan. Nabi kita terima wahyu ikut peristiwa. Peristiwa, kan? Peristiwa pertama, apabila ada orang tanya, yas'alunaka anil ahillah, tanya Nabi, apakah cerita tentang bulan sabit ni? Maka turunlah qul hiya mawaqitu linnas. Turun ayat. Nabi terima wahyu apabila ada orang tanya. Tempat tak kira, di mana-mana, kan? Tapi Musa tidak. Dia kena pergi tempat khusus, nama dia Bukit Tur Sina, dekat dengan Golan. Golan hak sibuk Israel duk robot saya dua ni. Itu tuan tengok balik lah kok peristiwa tu salah, kan? Tapi itulah. Lepas tu dia kata apa? Kemudian tempoh dilanjut dalam 40 hari. Sama juga dengan Bani Israel berpuasa. Asalnya dia puasa 30 hari, tambah jadi 40 hari. Kita puasa 30 hari, kan? Ada tambah jadi 40 hari. Jadi dia kata apa? Untuk menguji kaumnya dan tempoh dan lokasi yang berjauhan dengan Musa. Memang apabila kita beribadah, banyak bercara tentang agama, banyak bercakap tentang kebaikan, Allah tidak lepas percuma. Tanya siapa pun. Tapi apabila kita tak ke mana-mana, keluar rumah pun tidak, bertegur siapa pun tidak, majlis ilmu pun tak pergi, Allah tak uji. Tuan-tuan pergi cek tengok. Pergi cek tengok. Orang-orang yang banyak bercakap agama, Allah uji. Saya banyak jumpa dah. Orang yang tak ke mana, Allah tak uji. Dia kata kita ni asyik pergi surau-surau, dalam masa sama pergi klinik. Pergi surau sekali, klinik 5 kali. Betul tak? Ubat dekat sembako, dia kata. Tengok aku. Aku tak pergi surau mana pun. Aku baik tapi tak pergi surau. Aku tak ganggu orang. Orang tak ganggu aku. Tak pernah pun aku pergi klinik.
dia tak bubuh, itu ujian Allah. Itu sebenar. Nabi macam-macam tuduhan, tuan-tuan. Nabi dituduh sebab setiap benda jihad fi sabilillah, Allah tak lepas gitu, Allah uji. Kita mari pun sama juga. Dalam kita nak mari beribadat, ni malam ni ke bila kah, mesti ada ujian. Tak mari semudah tu. Ujian itulah penting. Nak tengok kekentalan kita, kesabaran kita, istiqamah kita. Adakah kita mari bersahaja? Tidak. Tanya siapa, kenapa mu mari? Oh, saja-saja. Tak betul. Tidak ada istilah saja-saja. Mana ada saja? Sebab Allah takkan beri pahala dengan kalimah saja-saja. Ni ada orang bercakap gitu, mana ada kan? Tak ada. Jadi sama dengan kita manusia ini. Jadi dia suruh keluar 40 hari menguji kaum dia dalam tempoh dan lokasi yang berjauhan. Dia keluar sikit. Keluar sikit. Kita ni pun keluar kan? 2, 3, 4 langkah keluar. Tapi kalau orang payah, tuan-tuan, surau bawah rumah, flat atas rumah, tak turun. Tuan-tuan, orang yang payah, orang yang muda, motosikal ke basikal jauh, dia boleh mari. Kenapa? Entang surullah yang surkum. Siapa nak mari mengeraikan apa agama Allah, Allah tolong dia, tolong pemuda. Sebab apa? Pagi dia niat dah, pagi tadi niat dah kan. Malam ni aku nak mari, tak kira jadual siapa pun. Kebetulan malam ni jadual anak lah kan. Mungkin malam esok jadual orang lain lah. Itu makna dia orang mari nak tolong agama Allah. Nak tolong Allah ni tuan-tuan, Allah kaya dah. Tak payah tolong Allah dah. Tolong orang miskin. Kita tak tolong Allah pun tak jejas. Kita tak semayang, tak jejas Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita tak beri sedekah, tak jejah. Yang jejahnya kita. Yang jejahnya kita. Ada orang kata, padan dengan muka Allah, aku tak sembah dia. Bukan dengan muka Allah, dengan muka dia. Ini silap. Silap cara berfikir. Silap berfikir ni pun satu masalah, tuan-tuan kan. Kenapa? Sebab kita tak ada sumber. Sumber rujukan tak ada. Mendengar tidak, baca tidak, bincang tidak. Umur kita meningkat. 2014 dengan 2015. Takkan umur tak bergerak? Apabila umur bergerak, ujian kita pun sama, tuan-tuan. Sama bergerak kan? Inilah benda yang kita ambil iktibar ni. Kalau tidak, Quran ni dia tak menjangkau zaman. Kita buat apa sibuk duk baca cerita Musa je? Biarlah. Tidak. Quran ni mukjizat. Cerita dia tu Musa, tapi pengalaman tu ada di zaman kita. Di zaman kita hari ni, minggu ni dan ini sekarang, ada jenis macam ni kan? Ada. Itulah tuan-tuan yang kita kata Quran ni mukjizat. Yang dia ni merentas kurikulum, kata pendidikan, kata menjangkau masa. Inilah yang boleh tambah muhasabah kita, tuan-tuan. Maka dia kata apa? Dalam tempoh yang agak lama ini, 40 hari lama. Orang yang tak biasa keluar 40 hari lama, tuan-tuan. Orang yang biasa keluar 400 hari tak apa. Jangan main. Orang tak biasa duduk dalam bilik ilmu setengah jam lama. Lama. Tapi orang biasa duduk bilik ilmu, subuh tua pergi kat pondok-pondok tanya. Lepas subuh duduk bersedia, duduk mengaji kitab sampai zuhur, tak breakfast apa. Pergi tanya dia, kenapa? Sebab dia halawatul iman. Manis, manis. Kita duk anggap manis tu gula, madu. Tidak. Manis mendengar kalimah Allah. Manis mendengar huraian agama. Barulah situ dia kena ada fokus 40 hari. Imam Ghazali pun kata gitu. 40 hari nak tengok setakat mana kita kental tak kental, baru boleh kita rasa apa? Halawatul iman tadi. Maka dia kata Musa yang masih berpegang pada agama datuk nenek dia, ya, menyembah berhala, telah mengambil kesempatan mempengaruhi Bani Israel supaya membuat patung anak lembu. Ini sebenarnya
dia panggil apa? Dia panggil muslihat. Muslihat. Sebab orang-orang Bani Israil masa tu, Yahudi betul, Tuhan-Tuhan dia berbentuk patung-patung dalam bentuk anak lembu. Kita tak ada. Jangan jumpa anak lembu ya. Jarang ada. Tapi ada tempat-tempat tu kan, yang ada bentuk patung macam lain. Tapi zaman tu macam tu. Ilmu-ilmu agama penyembahan datuk nenek dia. Dia kata apa? Ya, dia kata dia memujuk sebahagian orang Israel itu menyerah barang-barang persak emas mereka yang dibawa keluar dari Mesir untuk dilebur menjadi sebuah berhala yang dapat sembah oleh mereka. Jadi dia kena bersedekah, dia kena berkorban, kena berjihad. Mas-mas ada tu kena bagi semua untuk nak lebur, untuk jadi patung anak lembu yang bersumber kat emas. Oh, hebat ni. Tuhan daripada emas hebat kan? Maka dia kata apa? Dia kata dengan demikian seni ukiran yang tinggi dan luar biasa Samiri, nama seorang pengukir nama Samiri, telah berjaya membuat sebuah patung anak lembu yang dapat mengeluarkan bunyi suara lembu apabila bahagian-bahagian tertentu pada patung itu ditiup angin. Maknanya teknologi tinggi teknologi ni. Maknanya kalau telinga tu tiup angin, bunyi lembu tu, bunyi lembu nak kata apa, menguap ke apa nak kata. Kalau kambing mengembek dah. Itulah bunyi dia tu. Kenapa? Teknologi dia. Sekembali Musa daripada kaumnya selepas tamat tempoh munajat di Bukit Tursina, baginda dapati kaumnya sedang menyembah patung lembu. Mereka menyembah kerana fikiran mereka masih belum bebas sepenuhnya daripada cengkaman Fir'aun. Makna dia walau Fir'aun dah mati, pengaruh-pengaruh Fir'aun tu masih ada. Kita pun sama. Kita kata kita dah merdeka berpuluh tahun kan, tapi masih ada lagi saki-baki pengaruh penjajahan dah ada, masih ada, baik bentuk budaya, baik bentuk pemikiran, baik bentuk apa, ada lagi. Tapi tak banyak lah kan, kalau banding-banding tahun 70-an 60-an. Jadi alhamdulillah kita ni, tapi dia ni masih ada. Memang gitulah. Cuba tengok negara-negara dijajah oleh orang barat. Kita kata Indonesia kan, yang jajah dia pengaruh siapa? Mesti pengaruh Belanda. Pengaruh Belanda kan, kena ada. Maksudnya itulah. Fir'aun pun dia mati, tapi pengaruh hebat Fir'aun tu masih terasa pada umat dia. Contohnya dalam bab-bab penyembahan ni. Sekembali Musa daripada kaum dia selepas tamat tempoh, maka baginda kaum dia masih menyembah patung anak lembu. Mereka menyembah kerana fikiran mereka masih belum bebas daripada sepenuh cengkaman Fir'aun. Nabi kita pun sama. Dalam dakwah Nabi pun sama. Nabi membebaskan pengaruh-pengaruh jahiliah. Apa nama dia? Khurafat. Apa nama dia? Syirik. Dalam Quran pun kata, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Wa yuzakkihim tu maknanya tuan-tuan, Nabi Allah suruh Nabi membenteras. Benteras apa? Benteras pikiran-pikiran khurafat, membenteras perangai-perangai syirik, membenteras perangai-perangai lama. Apa agak perangai lama? Pertama, perangai berkabilah, perangai mengagungkan kaum kabilah, merendahkan kabilah. Islam tidak ada gitu. Tidak ada berkabilah. Janji muduk negeri mana pun, kalau mu bertauhid Allah, sama zalika masaluhum fit Taurat. Apa yang Taurat beritahu, wa asra min sujud, kesan sujud, kesan rukuk, kesan i'tidal, kesan kita qiyam berdiri, itu yang diambil kira. Jadi kalau kita lihat perbandingan, dakwah Nabi mana pun sama, dakwah Nabi mana pun sama. Maka dia kata rasa rendah diri dan takut akan bayang-bayang Fir'aun yang masih mendebar. Makna dianya, walaupun Fir'aun mati,
Tapi dia punya pengaruh ataupun bayang-bayang kekejaman Fir'aun itu masih ada. Kita tengoklah, kita kata ada sekarang. Kita kata zaman apa nama Iraq, kan? Kita kena Mesir lama dulu, pemerintahan Mesir lama, kan? Kita tengok kerajaan-kerajaan ada, bayang-bayangan tu masih ada. Sama juga. Maka dia kata kitab Taurat diturunkan kepada Musa untuk dijadikan berbagai sumber undang-undang bagi Israel, Bani Israel. Ini adalah satu pengajaran amat berguna bagi umat Islam. Pula dah. Kenapa dia kata amat berguna? Sedangkan kita ada Quran. Nak suruh tengok apa nama Taurat apa? Quran tu lebih perfect, lebih kemas. Quran tu jelas semua kita lepas-lepas. Dia kata pentingnya umat Islam ketahui apabila mereka mencapai kemerdekaan dari penjajah, sebenarnya mereka segera kembali kepada hukum Allah sebagai ganti kepada undang-undang tinggalan penjajah. Maknanya betul saya cakap tadi. Maknanya undang-undang penjajah digubal balik ikut undang-undang sesuai dengan keadaan semasa. Ini cerita dalam kitab Taurat. Dan dia kata umat Islam pun boleh ambil iktibar. Meskipun Musa telah membebaskan Bani Israel daripada cengkraman Fir'aun, namun kesan budaya hidup penindasan Fir'aun masih menebar dalam fikiran Bani Israel dan sukar dikikis dengan cara segera. Maknanya setiap budaya, setiap pengalaman, setiap benda khurafat, dia mesti berubah ikut perkembangan zaman. Dia mungkin generasi baru ni dia kena bentuk dalam pendidikan yang lebih sesuai dengan sezaman. Maka kena ubah kurikulum. Kurikulum kena ubah. Kita dulu mungkin belajar kurikulum penjajah, sekarang tidak. Hak buatnya kurikulum orang kita sendiri, sesuai sendiri. Tentang fakta-fakta sejarah, fakta fizik, kimia, bio, hak kita belajar matematik, semua diubah balik sesuai dengan kita. Kenapa? Kerana pemikiran lama itu boleh terhapus. Sama juga berlaku dalam kerajaan Fir'aun, maka dia kena ubah, tapi tidak boleh ubah secara segera. Mungkin makan masa yang panjang, beberapa generasi. Itu yang paling penting. Maka Allah kata summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ayat 52 Allah kata penyembahan patung anak lembu itu adalah dosa dan kezaliman besar terhadap Allah. Kenapa? Kenapa besar? Sebab syirik. Sebab syirik. Dosa besar ni syirik. Jadi semua orang ada pengalaman. Umar ada pengalaman. Antara sahabat yang paling hebat, pengalaman dosa besar Umar. Tuan-tuan, tapi apabila Umar jadi pemerintah, jadi pentadbir, jadi ketua masyarakat, dia lebih zuhud daripada orang lain. Lebih zuhud. Walaupun Umar pernah bukan sekat patung sembah, patung pun dia pernah makan. Sejarah Umar, mungkin tuan-tuan dengar tak dengar tahulah, Umar pernah makan ikut sejarah. Patung dibuat daripada tepung. Tepung bergandum, mata daripada buah kurma. Umar pernah pergi pagi nak sembah patung, dia lapar, dia congkel mata patung dia makan. Satu kota Mekah bertempik. Kenapa? Dia kata patung kita dah buta, mata kena makan. Itu cerita Umar, tuan-tuan. Tapi apabila Umar jadi pemerintah, pentadbir, dia ni kalau dengar kalimah azabun alim, azabun azim, azabun syadid, azabun muqim, dengar ayat Quran bersabit dengan azab, terus tombak. Kita berapa hari dengar? Hari-hari dengar, kan? Hari-hari dengar kalimah azab dah. Berapa kali kita tombak? Tak tombak-tombak. Kalau lapar tombak tu adalah. Itu hebat, kan? Hebatlah perubahan pada Umar, kan? Itu hebat Umar ni. Perubahan pada Umar, makna dia penyembah berhala, penyembah patung, macam-macam. Tapi dia boleh berubah. Dan perubahan dia tu sampai dia dengar kalimah azab, terus tobat. Dia tak boleh jadi imam, takut dia baca kena pada ayat-ayat bersabit dengan azab. Dia tak boleh Umar ni. Itu istimewanya sahabat yang bertaubat atas dosa-dosa besar. Jadi kesimpulan ayat ni, setiap dosa besar,
kabair, dosa syirik, dosa minum arak, dosa zina, dosa tuduh orang, dosa lari medan perang. Tu semua dosa besar tu. Dosa lari medan perang, dosa besar. Negara kena serang, kalau kita lari, ada dosa besar. Dosa tuduh orang besar juga. Tuduh perempuan baik, menuduh qazful muhsanatil mu'minat. Perempuan baik kita tuduh. Ada orang kata kita pun mula heret pasal WhatsApp apa semua. Itu pun dosa besar, tuan-tuan. Jadi dalam bab ni pun dosa besar juga. Dia kata apa? Ini kerana mereka telah diselamatkan oleh Allah, tetapi masih juga mengamalkan cara hidup yang tak redha. Tindakan kebudak-budakan itu kemudian dimaafkan Allah setelah mereka kembali ke pangkal jalan dan bertaubat. Ini kesimpulan dia, tuan-tuan. Dan dalam ayat kita ni, ya, tubu ilallah taubatan nasuha. Kamu bertaubat Allah tu taubat yang betul-betul insaf. Kata ulama 3 cara. Pertama, tertinggal 100%. Tinggal. Biar orang confident kita tinggal. Siapa agak orang confident? Bini kita. Sebab dia dekat dengan kita. Kan? Yang kedua siapa? Anak kita. Bini anak kita confident. Yang bapak dia ni tinggal dah. Hak bagai bini pula suami dia. Orang lain tak penting kan? Orang dalam rumah dulu. Dalam rumah dulu kan? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan anak beranakmu daripada bakaran api neraka kan? Lepas tu barulah orang lain. Itu nama dia taubat nak tinggal. Yang kedua menyesal. Yang ketiga confident. Confident ni payahlah. Kita confident, orang tak confident, payah juga. Kita confident, biar orang lain confident. Sampai mari sifat Muhammad. Sifat apa? Hak tajuk maulud ni dia panggil sifat tawaduk. Maulud tahun ni kita kena ambil satu sifat, nama sifat tawaduk. Tawaduk ni bukan rendah body, rendah hati. Rendah hati. Apabila rendah hati, kita boleh dengar, kita terima teguran orang boleh. Apabila rendah hati, kita dengar orang muda pada kita ceramah, kita dengar walaupun dia ustaz. Contoh saya kan, mungkin penceramah malam ni muda pada saya, bekas student saya ceramah, saya kena dengar juga. Sebab kita ada perasaan rendah hati. Nama dia apa? Tawaduk. Itulah dah kita hendaknya. Jadi dah bertaubat. Apabila kita dah tak buat, sifat tawaduk tu mari. Sebab tawaduk ni duduk ke mana? Duduk pada nafsul mutmainnah. Nafsu tawaduk ni duduk nafsu mutmainnah, bukan nafsul lawamah, bukan nafsu amarah bisu. Bukan situ. Nafsul mutmainnah, nafsu yang Allah panggil kita, irji'i ila rabbiki radatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kesimpulan ayat kita. Hak tadi barulah tercapai. Kita tanya siapa pun tuan-tuan, dia ada sejarah. Ada sejarah pahit mau negatif positif. Tidak ada atas muka bumi ni sejarah khata' wan nisyan. Sejarah kaum yang buat salah, individu buat salah. Itu kita ambil iktibar kan? Maka Allah kata summa afauna ankum, ya, min ba'di zalik la'allakum tashkurun. Allah kata sebenarnya aku maaf belaka dosamu ni. Sebab apa? Sebab moga-moga kamu bersyukur. La'alla ni makna dia moga-moga. Kalau kita tengok ayat puasa sama. La'allakum tattaqun. Nak melahir umat bertakwa. Puasa tu. Dalam malam ni pula la'allakum tashkurun. Nak lahirkan umat-umat yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Secerita dekat tuan-tuan baru ni kan, tentang ada satu riwayat Allah panggil malaikat suruh pergi raung tengok bagaimana makhluk bersyukur. Malaikat tak pergi raung jumpa manusia, mereka pergi jumpa binatang. Mereka pergi raung jumpa binatang, nak tengok macam mana bersyukur. Mula-mula mereka pergi jumpa kerbau.
kerbau duk berkubah tu. Maka malaikat bagi salam, Assalamualaikum kerbau. Happy nampak? Happy. Sihat ke? Sihat. Tahun baru okey? Okey. Tengok, malaikat tak pergi jumpa manusia, malaikat pergi jumpa binatang, kan? Maka dia tanya, kerbau, kamu bersyukur tak ada nikmat Allah beri kamu? Oh, saya amat bersyukur. Hari-hari saya boleh berkuban di sini. Okay? Kerbau suka berkuban. Kalau tanya kambing, kambing kata bersyukurlah. Sebab berkuban, tak kena lah. Bersyukur nikmat Tuhan. Sebab Tuhan beri peluang dia berkuban. Lepas makan-makan dia panas, dia berkuban. Bersyukurlah. Apabila kita bersyukur, mesti ada perbandingan. Mesti. Dia kata apa? Berbanding dengan kelelawar. Apa dia banding? Kenapa kerbau tak banding dengan gajah? Tak banding yang besar dengan dia kecil. Kenapa tak banding dengan badak? Dia banding yang kecil. Kita pun sama juga. Kalau kita lihat besar pada kita, memang kita nampak Tuhan tak adil. Kita belajar satu kelas dulu, hak kurang cerdik pada kita, pangkat tinggi pada kita. Tak adil kita kata. Tapi ada juga hak kita belajar dulu, hak pangkat rendah pada kita. Alhamdulillah. Kan? Adalah. Dia kata banding dengan kelelawar yang nak tidur malam, mandi dengan air kencing, dia kata. Saya pun tak tahu kata hadis gitu. Betul ke tak tuan-tuan siasat lah. Kan? Maka malaikat ni pergi jumpa kelelawar. Betul ke tak kelelawar ni mandi dengan kencing? Betul tak kelelawar ni tidur tergantung mandi dengan kencing? Maka dia pergi jumpa kelelawar. Assalamualaikum ya kelelawar. Waalaikumsalam. Awal tidur, perut dah kenyang tidurlah. Kelelawar, betul tak kamu tidur, nak tidur mandi dengan kencing? Betul. Kamu bersyukur tak tidur dalam gantung ni? Bersyukur, dia kata. Walaupun tak ada tilam spring, jalur pilu apa. Dah, bersyukur. Tuan-tuan perasan tak? Nabi punya tawaduk dia dalam bab syukur ni, Nabi pernah tidur berbantalkan lengan. Datang jemaah Najasyi, Parsi pergi nak tengok, dengan baju besi dia datang. Mana pemimpinmu, dia kata, yang boleh takluk dunia sampai ke China? Nabi tak pernah pergi ke China pun. Bagaimana Nabi menakluk China? Sebab waris-waris Nabi ni sahabat-sahabat yang setia, sahabat yang jujur, sahabat yang tidak pernah buat penyelewengan. Ini nak pergi sikit menyeleweng sana, menyeleweng sini, tak jadi program, tergendala. Sahabat yang pergi bawa Islam tu tak seleweng, tidak buat sesuatu yang mungkar, berjaya sampai ke China. Nabi tak pergi China pun, sampai ke India, sampai ke Amerika. Inikah pemimpin? Ya, inilah Muhammad yang tidur berpokok kurma, berbantalkan lengan. Member hak mari baju besi ni tuan-tuan, buka lempar baju besi. Sebab apa? Dia punya kerajaan, pemerintah dia pakai baju besi. Nak jumpa kena merangkak 2 km merangkak. Itu nak beritahu Nabi tu bersyukur. Aisyah tanya, Muhammad, ya Rasulullah, kamu ni surga garanti, jamin. Kenapa kamu sembahyang malam sampai 360 rakaat? Aku sembahyang ni sembahyang kerana syukur. Kita orang awam belum sampai lagi. Kita sembahyang kerana ibadah, kerana kita nak tunjuk kita makbud, abid, perhambaan pada Allah. Tapi taraf Nabi sembahyang tuan-tuan, taraf syukur daripada Allah. Kenapa saya lama nak ulang syukur ni? Sebab peristiwa tu ada kesimpulan. Kesimpulannya nak sebentar syukur. Kita dengar cerita Musa, Allah simpul dengan syukur. Ya, kita cerita simpulan Nabi Nuh, syukur juga, kan? Tambah-tambah kebetulan ni maulud Nabi, kita ambil sikit untuk nak ambil aktibar. Kita duk baca berjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul hayat wa tawadhu.
Nabi tinggi dia punya sifat malu, tinggi dia punya sifat tawaduk, rendah diri. Tanda syukur dia Nabi tinggi. Bukan main-main tuan-tuan nak. Jadi Allah ampun dosa. Moga-moga kamu jadi orang bersyukur. Itu tuan-tuan. Jadi kita pun sama kan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat syukur Allah tu Allah kata kena sebut, kena tunjuk, kena nyatakan, kena iklan, halal. Oh, riak pula ustaz. Riak mana boleh kan? Allah kata ni wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Allah kata. Alhamdulillah. Kita tengok ayat ni sikit lagi ya. Ayat 51. Kemudian kami maafkan kesalahan kamu supaya kamu syukur. Allah terima taubat mereka supaya sakibaki kebaikan yang ada pada mereka itu dapat dihidup semula, supaya Bani Israel tahu bahawa Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Maknanya tuan-tuan, hak tinggal bersyukur tak ramai. Tak ramai tuan-tuan. Hak lari lintang bukan ramai. Tuan-tuan perasan tak perang Badar? Perasan kan? Hui, masa daftar malam kat Nabi ramai. Ribu-ribu daftar. Ni, contoh kita musyarat dah. Esok nak buat gotong royong. Saya nampak bulu ketiak kat tangan. Angkat tangan nampak bulu ketiak. Maka pihak masjid pun keluarlah penyapu apa benda. Dah. Malakara pergi dengan Pak Imam. Pak Imam, sorry lah. I sebenarnya esok ni temunjanji Dr. Bakar. Sorry lah. Mari dua Pak Imam, sorry lah, I esok kan kena jaga cucu. Anak I ada musyarat, dua hilang. Semua mari tu masa angkat tangan ramai-ramai, okey belakang. Malam pergi jumpa Nabi, cakap tu, cakap ni, cakap ni, cakap ni, semua kelentong macam-macam. Berapa tinggal? 313 orang tinggal. Ini hak betul-betul tuan-tuan. Hak lain tu, angkat tangan dalam majlis tu sebenarnya saja ya, action saja tuan-tuan. Ini sebenarnya tuan-tuan. Ni dia kata hak tinggal bersyukur ni sakibaki tu sikit, tak ramai. Hak ni lah trust benar, yang tunjuk syukur, yang jaga, yang berjuang, yang tak kira time, menyebabkan Nabi duduk di Madinah boleh tumbuh sebuah negara Islam. Tak perlu ramai tuan-tuan. Sebab Nabi kata apa? Akhir zaman umatku ramai macam buih di lautan. Buih mari bergulung-gulung, jatuh situ, bapa ayam pun tak lari. Kan buih kan? Kita pergi kat pantai tengok buih gulung-gulung. Oh takut jatuh kat sini. Kalau jatuh sampai ke daratan, tak apalah kan? Itu bandingan Nabi kata umat-umat akhir zaman ramai tapi macam buih. Hak nak betul-betul bukan semua tuan-tuan kan, bukan payah nak cari. Inilah berlaku juga di zaman Musa dan berlaku di zaman kita kan. Jelas tu Nabi kata tu. Maka dia apa? Bani Israel dia kata menyembah patung, anak lembu ya, sebelum kitab Taurat diturun kepada mereka. Oh, masa tu zaman jahiliah. Sebelum Quran turun, sebelum wahyu datang kan, zaman jahiliah, sebelum Taurat turun, bagaimanapun dia kata ya, untuk memulihkan mereka semula setelah mereka bertaubat. Apabila mereka bertaubat, boleh pulih balik. Yalah, orang bertaubat ni biasa orang menyesal. Orang bertaubat ni tak mau buat balik kan. Jadi dah bertaubat, mudahlah kita bagi motivasi, mudah perancangan, mudah nak suruh dia buat apa-apa kebaikan. Yang payahlah tuan-tuan, kita ceramah 3 hari 3 malam pun dia mari dalam keadaan tak bertaubat, payah. Ini mudah kan? Mudah kan? Maka wa iz ataina Musal kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Ingatlah Allah kata, kenanglah dia kata, ketika kami kurniakan pada Musa kitab Taurat dan Al-Furqan. Quran juga dia panggil Furqan tuan-tuan. Quran juga dia panggil Furqan. Nama Quran juga Furqan ya. Tapi yang glamournya Quran ni dia panggil Al-Kitab.
Quran juga dipanggil Az-Zikir. Quran juga panggil Al-Kitab. Quran juga dipanggil Furqan. Okey, maka ada apa? Keterangan-keterangan yang membeza hak dan batil. Maknanya Furqan ni ada cerita hak-hak, ada cerita hak batil, ada cerita hak benar, ada hak tak benar. Maka dia panggil Furqan. Maka dia apa? Supaya kamu mendapat petunjuk. Hak tadi la'allakum tashkurun, bersyukur. Hak ni pula dia suruh kamu ikut jalan ni, arrow ni. Tuan-tuan, bersyukur ni Isa, terima taubat, bertaubat. Tahtadun ni pula, hidayah ni pula bergerak. Kena bergerak, kena pergi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan lurus. Nak tunjuk apa tak pergi? Tuan-tuan, silap kita ni duk sembahyang di rumah, ihdinas siratal mustaqim, tak keluar, tak turun, tak cari pun ulama, tak cari orang alim, tak cari rumah Allah. Mujurlah hari Jumaat tu, ya ayyuhallazina amanu idza nusira yaumul jumaah. Mujur. Kalau tidak tuan-tuan, ni rumah Allah kita diri ni duk macam ni lah tuan-tuan. Nak hidayah macam mana? Kena cari. Hidayah takkan mari dalam mimpi. Kena cari. Cara cari? Mudah tuan-tuan. Pertanyaan pertama, kita kena berkawan dengan orang yang dapat hidayah. Berkawan dengan orang dapat hidayah, tuan-tuan. Sebab tu Nabi yuhibbul fuqara wal masakin. Sambung hak tadi. Nabi ni dia suka duduk sekali dengan orang miskin, fuqara masakin. Kenapa? Sebab orang macam ni pemikiran dia tak sama kita. Pemikiran miskin kan tak sama. Dia cerita benda-benda yang isyak. Cuba kita duduk sekali, kita pergi tempat gelandangan tak? Tanya dia, kenapa kamu tidur bawah jabatan? Mesti dia jawab. Betul tak? Kita cuti semalaman, grup kita ni, kita naik bas, kita pergi sekali, buat program sekali kan, dapat jawapan daripada kita duduk musyarat bil ekon kan? Itu lagi baik. Jadi Nabi ni dia dapat maklumat, dia pergi sendiri. Bila pergi, bukan pergi nak cari rahsia, dia sayang, cinta. Maka orang ni pun cerita, dapat hidayah dah orang ni. Sebab tu Islam itu dagang. Orang kata dagang. Miskin, dia datang dengan dagang, dan esok dia berakhir dengan dagang. Kan? Betul tak? Dia kuat dulu, kita duk bangga zaman Umayyah, Abbasiyah duk bangga kan? Sekarang kita hanya tinggal dengan bangga tuan-tuan. Tinggal dengan bangga. Dan apa nak dibangga? Apa nak dibangga? Itu yang pentingnya kita ni. Kita kena pulih balik. Kalau tidak, tafsir Quran ni hanya satu legenda, bukan satu program tafsir. Hak kita dengar ni kan, dia bukan legenda, dia bukan buku sastra, buku sejarah, tapi dia adalah merupakan satu planning untuk nak bangkit balik. Bagaimana bangsa-bangsa jatuh? Kalau kita tak buat, kita jadi bangsa yang akan jatuh pula. Ini paling penting kan? Kita kena planning balik. Maka dia kata apa? Di sini bermula proses pendidikan bangsa mengikut manhaj ilahi dipimpin Musa. Sini bermula apabila datangnya kitab ni. Bukti ni. Ni. Datangnya kitab, turunnya suhuf. Suhuf ni helayan-helayan. Ya, suhufi Musa wa Ibrahim kan, helayan. Kitab ni ada depan mata kita ni. Barulah manhaj, kaedah cara Allah, bukan kaedah cara manusia. Maka dia ada apa? Syariat. Hak kaedah Allah dia panggil syariat. Ya, kaedah manusia dia panggil silbus. Silbus. Berubah silbus, berubah. Kenapa? Lemah. Kan? Silbus manusia berubah kan? Mari kaedah baru kan? Lemah. Tapi hak Allah, syariat tak berubah. Tak berubah.
Pergi tengok masa kita pergi haji. Sama kan? Sama, tak berubah. Tengok bangsa-bangsa lain datang tempat kita, dia solat, tak berubah tuan-tuan. Kenapa? Itu namanya syariat. Cara budaya berubah lah kan? Itu penting tuan-tuan. Mereka dipimpin supaya isi diri mereka dengan ilmu pengetahuan. Penting tuan-tuan, baik secara formal atau tak formal. Kita ni mari secara tak formal. Kenapa? Berbagai peringkat. Yang formal anak kita nak tunjuk berapa A. Tu kan? Anak kita kan? Tapi ada tak formal, dia panggil co-curriculum. Saya minggu lepas ada seorang ibu jumpa dengan saya. Kata, Ustaz, saya ada kelas tahfiz lah. Baguslah. Di mana? Dia beritahu tempat kan. Lepas tu saya juga hari Sabtu ada program koko. Terkejut saya. Saya ingat koko ni memanah ke renang ke bola sepak. Kan? Kelas tahfiz kan? Dia sebut koko. Terkejut saya. Kenapa koko pula? Nak suruh anak-anak saya ni, anak murid saya tahfiz ni, biar dia ada program koko. Salah satu koko tu dia kata ialah berqasidah. Betul. Bertaranum. Betul. Berpidato. Betul. Betul. Kenapa? Pidato ni tuan-tuan salah satu alat dakwah. Bercakap ni alat dakwah. Jangan main. Mu kena ajar. Sabi lebih bila hikmah. Nak beritahu orang, kena ada ilmu bijaksana, baru boleh faham. Kalau kita cakap tak faham, payah kan? Terutamanya kita pandai bahasa orang lain. Bahasa orang lain, ya? Itu paling penting tuan-tuan. Jadi anak kita hantarlah. Bahasa apa pun tak apa. Janji jadi bahasa dakwah. Untuk berdakwah itu penting. Maka dia kata pula, dia kata, ya, dapat menimbul kesedaran melalui pembacaan kitab Taurat dan Furqan. Jadi ni Allah syorkan Bani Israel, kalau mu nak pandai, mu baca dah kitab Taurat. Dia orang. Kita pula kalau nak pandai, nak beriman, mu bacalah Quran. Apa masalahnya? Ni dah duk baca WhatsApp 8 jam duk baca. Duk baca internet 18 jam. Rugi masa. Tuan-tuan, tolong stop. Tadi saya ceramah di satu Sulawesi rendah. Saya kata Nabi dahi dia luas. Sifat Syamai kata dahi Nabi luas. Seluas piring astro di rumah kamu. Dia gelap. Okey, cuba kat tangan. Di rumah kamu siapa ada astro? Zon. Majority tuan-tuan. Ustaz ambil peluang. Saya kata itulah. Ada astro berebut dengan bapak kamu, berebut dengan mak kamu. Kamu cek tengok kartun. Bapak kata mai, bapak nak tengok bola sepak. Cek. Mak kata mai, mak nak tengok bintang filem. Cek. Nenek kata mai, dia berebut benda tu. Tak berebut nak berjemaah. Tak berebut nak berjemaah. Duk berebut tu channel tu. Hai tu tuan-tuan. Ini penyakit kita ni. Kita boleh penteras atas tangan kita kan? Betul? Inilah tuan-tuan. Syorkan supaya kitab Taurat untuk Bani Israel. Syorkan kita sekarang ni baca Quran. Tak ada guru cari guru. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah hak mudah tuan-tuan. Satu huruf 10 pahala, 70 dia punya saham dia. Kita sibuk saham. Allah lama dah cerita saham. Tuan-tuan, kita sebut kena saham bila? Lama dah hadis Nabi kata saham. Kaum dia memang Nabi dicabar tuan-tuan. Quran ni dia kata mat, mu baca saja. Ni Walid Al-Mughirah, nama seorang sastrawan masa tu. Dia kata Nabi baca saja. Sebab dia suka bersyair. Dia cabar Nabi. Tapi Abu Jahal tuan-tuan pernah pergi tidur di rumah Nabi. Siang hari dia bangkang. Malam dia pergi tidur dengan belah. Kenapa? Dia dengar baca Quran tu menyusuk hati dia. Sebab dia faham. Sama dengan Taurat tuan-tuan. Dia cabar Taurat pula.
Kalau Taurat dari Allah gini cabar Musa. Semua Nabi, semua pendakwah, semua orang nak buat kebaikan, dia ada cabaran. Cabaran itu apa? Cabaran juga ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik berkali juga. Ini kerana Furqan membawa arti pemisah antara hak dengan batil. Maksudnya ialah memisahkan hak dan ya batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hari-hari minta kan? Tu dalam surah apa nama Al-An'am akhir tu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Tuan-tuan kan? Kita minta dengan Tuhan tu tuan-tuan. Jadi cukuplah malam ni tuan-tuan. Moga-moga sikit yang pentingnya berkat. Istiqamah kan? Kita faham sikit tu tak apa tuan-tuan. Kita boleh ambil manfaat. Jadi insya-Allah minggu depan ni pada hari Senin malam saya sambung balik tajuk dia, pengenalan kitab suci Taurat. Ni penting. Penting tuan-tuan. Sebab kita beriman kitab dah. Jadi kita kena faham. Jadi akhir kata, saya ucap terima kasih. Sedikit sebanyak tuan-tuan minta maaf lah. Kelemahan-kelemahan ada lagi benda-benda cerita ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Wallahu alam. Alhamdulillah.